Baiklah, kita akan memanjangkan perbincangan kita pada hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan jihad inflasi. Yang mana baru-baru ini kita dapat mendengar satu perkhabaran yang telah pun dikhabarkan oleh kerajaan, khususnya di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hak Ehwal Pengguna berkaitan dengan harga siling ayam akan dikekalkan pada harga RM9.40 dan tidak dicadangkan untuk diapungkan. Itu adalah antara salah satu keputusan yang menggembirakan kita. Selain daripada itu juga telur grade A, B dan juga C juga akan diletakkan harga siling dan juga tidak akan diapungkan. Jadi kita akan bercakap mengenai harga siling kekal, petanda bekalan kembali stabil dan juga ekonomi kita akan kembali stabil. Saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Encik Azman Adam, iaitu pengarah penguatkuasaan KPDN-HP, bersama dengan kita untuk bercakap mengenai harga siling kekal, petanda bekalan kembali stabil. Baiklah Tuan Haji, Tuan Haji Ketua Pengarah, baru-baru ini Jemaah Menteri telah pun membuat keputusan untuk mengekalkan harga siling. Macam saya sebut tadi, harga ayam, harga telur grade A, B dan juga C. Jadi dalam situasi untuk membuat keputusan ini, apakah faktor-faktor yang diambil kira? Okey, terima kasih Saudara Ridwan. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Jadi keputusan Jawatankuasa Jihad Tangani Inflasi pada baru ini adalah supaya kawalan harga terhadap telur dan juga ayam diteruskan. Ada juga yang bertanya kenapa harga ini, pengapungan harga tidak dilaksanakan, harga ini diteruskan dan sebagainya. Jadi sebenarnya berita ini sebagaimana yang dikatakan tadi adalah satu berita baiklah, sebab saya merasakan berdasarkan pada data yang kita ada, tanpa kawalan, harga yang ditetapkan oleh kerajaan, harga ayam dan juga telur ni mungkin melepasi, kalau ayam tu melepasi RM10, mungkin boleh mencecah 11 dan sebagainya berdasarkan kepada lokaliti tertentu. Jadi dengan adanya kawalan harga yang kita tetapkan ini, insya-Allah rakyat Malaysia, keluarga Malaysia ini dapat membeli dengan harga yang lebih rendah hasil daripada intervensi kerajaan. Jadi yang uniknya pada kali ini ialah untuk skim kekalan harga ataupun penentuan harga maksimum untuk ayam dan telur ini, pada kali ini kita tidak menetapkan tarikh tamat. Jadi harga ini akan terus berterusan sehingga kerajaan merasakan perlu keputusan ataupun dasar baru ditetapkan. Jadi ini juga membolehkan rakyat kita dan juga industri merancang pengeluaran-pengeluaran, dan keputusan ini kami buat adalah berdasarkan kepada data-data yang kita ada. Data yang dikeluarkan oleh kementerian yang terbabit, iaitu Kementerian MAFI, menunjukkan bahawa kedudukan bekalan ayam dan juga telur untuk negara kita sekarang ini berada dalam keadaan yang sangat stabil, dan oleh sebab itu juga kita memutuskan untuk meneruskan kawalan harga ini supaya mudah untuk keluarga Malaysia kita merancang perbelanjaan dan sebagainya. Jadi ini juga berkait dengan keputusan kerajaan yang seterusnya lah, iaitu untuk membenarkan pengeksportan ayam secara peringkat. Jadi sebab bekalan dalam negara kita dah stabil dan harga juga dah stabil, jadi kita merasakan bahawa perlu juga untuk kita meneruskan ekspor ini untuk memberi ruang kepada industri kita untuk mendapatkan lebih pendapatan yang mampu menjana ekonomi negara kita. Okey, itu dari segi harga ayam dan juga harga telur, dan ini merupakan, saya kira, bahan asas yang cukup penting dalam makanan seharian kita. Bukan sahaja kita orang biasa yang beli ayam, telur dan sebagainya, malah ia juga peniaga dan juga ia memberi kesan kepada harga makanan yang bermasak. Paling penting juga dalam industri makanan F&B ini adalah minyak masak. Baru-baru ini kita dengar juga ketirisan berlaku, sampailah ke negara jiran mudah nak dapatkan minyak masak bersubsidi kita. Bagaimana pula dengan kawalan harga minyak masak? Jadi insya-Allah kalau kita masih ingat, sebelum ini kita ada membuat pada subsidi harga untuk minyak masak polybag untuk sebanyak 60,000 metrik tan sebulan. Dan selepas pada itu kita ada satu skim khas di mana kita telah menetapkan harga dengan subsidi kerajaan ke atas 25,000 metrik tan sebulan, dan perkara ini telah pun berakhir, dan pada 8 Ogos yang lalu, akibat daripada tekanan harga terhadap minyak masak ini, kerajaan sekali lagi telah campur tangan dan menetapkan harga baru untuk minyak masak
tidak bersubsidi dalam botol ini. Sebagai contohnya untuk 1 kilogram pada harga RM7.70, 2 kilogram RM14.7, 3 kilogram RM21.7 dan 5 kilogram RM34.7. Jadi kalau kita tengok tanpa intervensi daripada kerajaan, campur tangan daripada kerajaan dan juga jawatankuasa jihad tangani inflasi, kalau kita masih ingat harga tersebut, harga minyak masak sebelum daripada itu telah mencecah sehingga RM42 dan RM43 sekilogram. Dan ini telah menjadi satu beban bukan sahaja kepada pengguna isi rumah, bahkan kepada peniaga-peniaga juga, mereka bersungut dan mereka terpaksa menaikkan harga barang. Jadi ini adalah situasi yang telah mendapat perhatian khusus daripada kerajaan, dan oleh sebab itulah kita memutuskan mulai 8 Ogos yang lalu kita menetapkan harga. Dan harga ini akan dikaji daripada setiap masa ke masa. Sebagai contohnya pada hari ini 1 bulan September, kita akan mendapat harga rasmi crude palm oil ataupun minyak sawit mentah daripada MPOB dan juga MPIC. Daripada situ kami akan memutuskan apakah harga yang sesuai untuk bermula daripada 8 September dan ke atas. Jadi kalau harga ini adalah satu kawalan harga yang kami namakan sebagai pergerakan siling terapung. Pergerakan siling terapung. Ya, maksudnya apabila pergerakan harga crude palm oil itu naik, jadi harga minyak masak botol juga akan naik. Tetapi sekiranya turun, harga minyak masak botol juga akan turun. Jadi ini mekanisme baru yang cuba diusahakan oleh pihak kerajaan, dan alhamdulillah pada kali ini kita nampak impak yang sangat baik. Okey, daripada peringkat awal permulaan penguasaan minyak masak botol ni, kita dapati kalau masa tersebut RM34.70, cuma ada 17% saja peniaga yang menjual di bawah daripada harga yang ditetapkan. Tapi berdasarkan status terakhir semalam, statistik terakhir 31 Ogos, semalam ada 38% daripada jumlah premis yang kami lawati, mereka menjual di bawah harga yang ditetapkan. Cuma ada 61% yang menjual pada mengikut harga yang ditetapkan. Jadi ini satu indikasi ataupun petanda yang baiklah, di mana peniaga-peniaga kita sendiri juga mengambil mengambil inisiatif sendiri untuk memberikan harga yang terbaik kepada pengguna-pengguna kita. Jadi di segi statistik kes bermula daripada 8 Ogos hingga 31 Ogos malam, kita cuma terima sebanyak 12 aduan sahaja berkaitan dengan ketidakpatuhan pematuhan terhadap harga maksimum minyak sawit botol ini. Dan kita cuma terima 9 aduan berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi ini satu benda yang baik. Dan pada peringkat awal pelaksanaan minyak sawit botol ini, kita banyak menerima pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan dan juga kekeliruan. Sebab yang kita kawal ni adalah minyak sawit tulen sahaja. Manakala minyak sawit sebatian, minyak jagung dan sebagainya tidak berada dalam kawalan. Jadi itu antara perkara-perkara yang mungkin boleh ditambah untuk pengetahuan. Dan salah satu isu yang kita dengar baru-baru ini, saya ada sebut tadi, keterisan barangan bersubsidi. Contohnya minyak masak tadi, kalau tadi Encik banyak bercerita mengenai minyak masak botol, tapi minyak masak yang bungkus RM2 tu, yang biasa tu, susah sekarang sebenarnya dapat. Bagaimana dari segi penguatkuasaan dan juga kawalan terhadap barangan bersubsidi sebegitu? Okey, penguatkuasaan terhadap ketirisan adalah sesuatu proses yang sentiasa berlaku dan berterusan. Sebab salah satu faktor yang menyebabkan penyelewengan ini berlaku adalah perbezaan harga yang sangat jauh. Contohnya untuk minyak sawit polybag ini, kita jual pada harga RM2.50 saja, berbanding dengan harga industri sampai RM7. Jadi daripada situ kita dapati banyak pihak yang menggunakan kesempatan daripada peruntukan dan juga subsidi kerajaan ini mengambil peluang untuk mendapatkan keuntungan secara menyeleweng. Jadi oleh sebab itulah mulai 1 Julai juga kami bersama-sama dengan agensi penguasaan termasuk polis, Angkatan Tentera Malaysia, custom, immigration, JPJ dan sebagainya, kami telah menubuhkan satu pasukan khas yang bertindak untuk memperkasakan lagi penguasaan ke atas penyelewengan barang kawalan subsidi ini. Jadi tumpuan kami, of course, yang pertama adalah minyak masak polybag, yang kedua diesel, yang ketiga LPG dan lain-lain. Jadi setakat ini untuk minyak masak saja kami telah berjaya
mematahkan ada 147 kes yang dihasilkan daripada 1 Julai sehingga 31 Ogos yang melibatkan nilai rampasan sebanyak 2.8 juta ringgit. Jadi untuk itu juga kami akan teruskan usaha-usaha ini sebab kebocoran ini berlaku dalam dua konteks. Konteks yang pertama adalah apabila kebocoran ini berlaku pengaliran barang-barang kita keluar negara. Dan yang kedua, kebocoran ini berlaku sepatutnya dinikmati oleh household ataupun isi rumah tetapi diselewengkan untuk digunakan oleh industri-industri. Jadi ini akan terus menjadi tumpuan kami lah, penguatkuasa di seluruh negara. Okey, kalau pada satu ketika minyak masak tadi cecah sampai RM40, ayam pun lebih daripada RM9.40 pada ketika itu, dan pada ketika itu juga peniaga-peniaga industri makanan ini menaikkan harga makanan disebabkan oleh barangan keperluan asas ini meningkat. Tetapi apabila diturunkan, kita dapat lihat situasi harga yang naik itu tidak dapat diturunkan di kalangan peniaga-peniaga barangan bermasak. Bagaimana di peringkat KPDNHP mengawal situasi ini? Yalah, oleh sebab itulah seperti mana yang saya maklumkan tadi, skim harga kita untuk ayam dan telur kita cuba teruskan. Kalau kita ingat harga dulu daripada RM9.30, RM9.10, RM8.9, RM9.4 dan sebagainya. Dan kalau tak silap saya, hari ini adalah hari yang ke 266 kita membuat kalauan harga ayam. Jadi ini adalah satu tempoh yang tak pernah ada dalam sejarah negara kita. Ini semua adalah merupakan satu pendekatan kerajaan untuk memastikan kestabilan harga, termasuk juga yang Tuan Rizwan cakap tadi, harga bahan masak, bahan-bahan bahan masak dan sebagainya. Dan kalau kita rujuk kepada kadar inflasi yang diumumkan oleh kerajaan pada minggu lepas, salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya kenaikan inflasi dalam negara kita adalah contribution ataupun sumbangan daripada kenaikan harga bahan masak ini. Tapi kita di KPNHP kita akan terus menguatkuasakan undang-undang yang berkaitan dengan kenaikan harga ini secara melaksanakan penguatkuasaan yang konsisten dengan melaksanakan Akta Kawalan Harga dan juga anti pencutan, di mana sekiranya kami dapati mereka ini menaikkan harga dengan kadar yang tidak menasabah dan melanggar mekanisme yang kita tetapkan, maka kita akan ambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan juga anti pencutan. Kami juga akan membuat pemantauan harga secara konsisten setiap hari. Pegawai-pegawai kami, kita ada dua kumpulan pegawai. Yang pertama, kumpulan pegawai pemantau harga, dan yang kedua, pegawai penguatkuasa sendiri akan melaksanakan pemantauan dan juga pemeriksaan. Dan kami akan mengambil tindakan sekiranya kami dapati ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak menasabah dan juga membuat pencatutan sehingga menyusahkan pengguna-pengguna kita. Secara random lah pegawai-pegawai membuat penguatkuasaan ini. Pemantauan ini kita akan pergi pada semua tempat. Sama ada di bandar ataupun luar bandar, sama ada di premis-premis, contohnya di tepi jalan pun kita akan membuat pemeriksaan juga. Di premis-premis yang besar pun kita akan buat juga, di restoran, di kampung, di kafe-kafe, dalam kawasan universiti, kantin sekolah dan sebagainya. Jadi ini adalah satu usaha yang berurusan, dan kita berharap usaha ini dengan kerjasama daripada rakyat Malaysia, keluarga Malaysia, industri sendiri akan mampu membuahkan hasil lebih baik pada kita di masa depan. Itu dia sedikit buah fikir mengenai harga siling yang telah pun ditetapkan dan juga dikawal oleh pihak KPDNHP. Mungkin sedikit kata-kata akhir dan juga harapan Encik Azman kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang menonton sekarang. Okey, usaha untuk mengawal harga dan juga mengawal inflasi, sepatutnya kita dalam negara kita ada tiga komponen penting lah. Iaitu komponen yang pertama adalah kerajaan. Kerajaan akan terus merangka dan juga membuat intervensi tertentu supaya kestabilan harga dan juga bekalan dalam negara ini dapat kita teruskan. Oleh sebab itu saya melihat peranan jawatankuasa jihad sebagai contohnya, dan juga jawatankuasa untuk menangani kos sara hidup adalah sangat penting. Daripada situ kita telah membuat dasar-dasar yang baik untuk negara kita. Yang kedua, saya rasa peranan industri juga. Kita faham industri adalah satu institusi yang menjalankan aktiviti untuk mendapatkan keuntungan. Tapi dalam masa sama juga saya berharap industri juga ada etika-etika yang dan juga tanggungjawab sosial mereka untuk memastikan kestabilan harga dan juga tidak menyusahkan keluarga Malaysia kita dan pengguna-pengguna kita juga. Sebagai kata-kata akhir, saya mengambil kesempatan ini juga untuk mereka menggunakan hak-hak mereka sebagai pengguna dan juga sentiasa mengambil peluang. Sebagai contohnya sekarang kita dalam mood untuk mengadakan program jualan murah keluarga Malaysia di seluruh negara.
di seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Seluruh Negara. Jadi ambillah peluang tersebut untuk mendapatkan barang-barang yang dengan harga yang lebih murah daripada harga-harga biasa. Okey, itu dia. Sedikit perbincangan mengenai penetapan harga siling yang telah pun dikekalkan untuk ayam, telur grade A, B dan juga C, dan juga apakah langkah penguatkuasaan daripada KPDNHP. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azman Adam, iaitu pengarah penguatkuasa KPDNHP bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sekarang kita nak ke Matt